Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Haji Talib, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau dan seterusnya muslimin yang saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali perbincangan kita daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. InsyaAllah berkenaan dengan bab yang ke-241, iaitu bab jawapan orang yang sedang sakit. Okey. Hadis yang ke-528. An Sa'id bin Amr bin Sa'id an abihi qala dakhala al-Hajjaj ala ibni Umar wa ana 'indahu faqala kaifa huwa qala salih. Kata Sa'id bin Amr bin Sa'id daripada bapanya, dia berkata Al-Hajjaj datang bertemu dengan Ibnu Umar, dan ketika itu aku ada bersama dengannya. Lalu Al-Hajjaj berkata, macam mana dia? Dia ni apa khabar? Lepas tu dia menjawab, okey, dia okey. Lepas tu kata Al-Hajjaj, man asabaka, siapa yang menyebabkan kau cedera ni? Siapa yang menyebabkan kau cedera? Siapa yang mencederakan kau? Lalu Ibnu Umar menjawab, asabani man amara bihamli silah fi yaumin la yahillu fihi hamlu. Jawapan dia, yang mencederakan aku adalah orang yang memerintahkan untuk membawa senjata pada hari yang tidak patut dibenarkan untuk membawa senjata. Iaitu dia maksudkan kepada Al-Hajjaj. Okey tuan-tuan. Hadis ni, dia bukan hadis lah. Dia perkataan Ibnu Umar. Al-Hajjaj ni siapa? Tahu tak Al-Hajjaj? Dia adalah Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia adalah salah seorang daripada gubernur di Baghdad pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Zaman selepas Muawiyah tu, lepas bawah lagi sikit adanya Abdul Malik bin Marwan. Lepas tu dia ni salah seorang daripada gubernur. Dia ni, Al-Hajjaj ni, yang pertama kita kena faham, dia memang orang yang menghafal Al-Quran secara sempurna. 30 juzuk hafal. Memang hafal Quran. Bagus Al-Hajjaj ni daripada segitulah. Tapi, dia juga dikenali sebagai gubernur yang sangat kejam. Yang sangat bengis, yang sangat keji. Dia ni pernah perang, dia bunuh semua. Tanpa, memang kita kata memang sungguh-sungguh bunuh.
Ada juga yang dibunuh oleh Al-Hajjaj. Contohnya kata Hisham bin Hassan dalam Sunan Tirmizi, mereka menghitung jumlah manusia yang dibunuh oleh Al-Hajjaj secara zalim, iaitu dibunuh dengan cara tak diberi makan dan minum. Jumlahnya mencapai sebanyak 120,000 orang manusia. Maksudnya dia tak bagi makan, tak bagi minum, mati. So bila kira-kira lebih kurang 120,000 orang. Memang kejam sungguh lah orang ni, Al-Hajjaj ni. Memang, dan ada sahabat yang hidup pada zaman Al-Hajjaj. Ada. Contohnya Ibnu Umar ni lah tadi. Kemudian, jadi bila Al-Hajjaj ni datang bertemu dengan Ibnu Umar, dia menziarahi Ibnu Umar. Ibnu Umar tu dia masa tu ada kaki dia luka. Disebabkan terkena dengan kepala panah. Pada waktu tu orang tengah banyak bawa senjata, dibenarkan bawa senjata, Al-Hajjaj memerintahkan untuk bawa senjata. Sedangkan pada hari tersebut adalah sepatutnya tak perlu untuk bawa senjata. Mungkin dekat tempat-tempat yang, bandar-bandar, tempat yang beramai orang, maka tak ada keperluan. Tapi Al-Hajjaj suruh bawa senjata. Mungkin persediaan untuk jihad dan sebagainya kan. Jadi Ibnu Umar selamba badak je dia jawab. Bila tanya, kenapa engkau, siapa yang menyebabkan kau cedera ni? Dia sebut siapa? Yang cederakan aku adalah orang yang suruh bawa senjata pada hari tak boleh bawa senjata. Maksudnya dia cakap siapa? Tu yang tukang tanya tu lah. Jadi di sini kita boleh lihat betapa hebatnya para sahabat Nabi. Bukannya orang yang calang-calang, padahal nak ikut. Al-Hajjaj ni terkenal dengan kekejaman dia ni. Tak setuju dengan dia je bunuh. Selalu sampai tahap macam kejam sungguh. Memang jenis tak setuju dengan aku, boleh ni, boleh bunuh. Mana yang langgar arahan dia, terus memang kejam. Dan terlalu berani untuk menumpahkan darah. Sangat berani. Tapi Al-Hajjaj ni ada sisi baik juga. Contohnya kata Ibnu Katsir, diriwayatkan kepada kami bahawa dia ni adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang mabuk. Dia banyak baca Al-Quran, dia menjauhi larangan-larangan Allah, dia tak dikenali sebagai orang yang suka berzina ke apa, tak. Cuma dia ni berani dalam hal menumpahkan darah. Bila perang, memang selamba badak je, bunuh habis. Macam tu. Jadi dia ada satu sisi yang sangat-sangat teruk, tapi ada juga sisi baik dia. Maksudnya, melampau lah. Dia ni memang kalau kata sebut, zaman Bani Umayyah, kalau sebut Al-Hajjaj untuk orang yang belajar sejarah, memang ketahuan dia ni memang sangat-sangat kejam. Jadi Ibnu Umar ni belasah dia jawab aja. Dia jawab apa? Engkau lah sebenarnya yang menyebabkan aku cedera. Sampai tahap begitu. Satu lagi hadis yang saya teringat tapi tak ada dalam ni lah. Ada sekali tu Ibnu Umar menziarahi Ibnu Amir. Sekejap, saya cari kejap kalau jumpa hadisnya. Ibnu Umar dia menziarahi Ibnu Amir. Ibnu Amir ni adalah Gubernur Basrah pada zaman tu. Gubernur Basrah. Jadi mana ni? Okey, jumpa dah. Hadis ni dalam Sahih Muslim. Ibnu Umar dia datang bertemu dengan Ibnu Amir. Waktu tu Ibnu Amir adalah Gubernur Basrah. Lalu Ibnu Amir kata apa? Ala tad'ullah li ya Ibnu Umar. Kau tak nak doakan aku ke wahai Umar? Doakanlah kepada Allah pasal aku ni, aku sakit ni. Jawab Ibnu Umar apa dia? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salah bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul wa kunta 'ala al-Basrah. Kata Ibnu Umar, Nabi sebut solat tidak diterima tanpa bersuci dan sedekah tidak diterima daripada rampasan. Maksudnya orang yang merampas macam Robin Hood kan, dia curi barang orang masa dia sedekah, tak diterima. Wa kunta 'ala al-Basrah. Dan engkau ni pula pemerintah Basrah yang tahu memang engkau ni banyak merampas harta orang untuk bina masjid.
rampas harta orang untuk bina benteng. Jadi dia macam rampas tapi lepas tu dia buat baik. Benda tu yang dia buat. Jadi Ibnu Umar selama berbadak dia tegur pemerintah. Jadi maksudnya dekat sini ni lah kita boleh lihat bahawa memang ada sebahagian sahabat yang menegur pemerintah secara direct. Kan kita kan ada dengar orang kata kalau tegur pemerintah, kalau nak tegur mesti tegur belakang-belakang, jangan tegur depan-depan. Ya, betul, memang ada. Yang tu ada juga yang disuruh, tapi dalam masa yang sama ada juga pada waktu yang memerlukan maka boleh tegur secara direct. Kan? Jadi yang tu masuk bab lain pula lah. Cuma kita nak tengok dekat sini menunjukkan bahawa para sahabat walaupun dalam keadaan sakit, bila orang datang apa semua, dia masih lagi menegakkan kebenaran. Kita kalau dapat macam tu hebatlah tuan-tuan. Tiba-tiba pemerintah datang kan, mana-mana ke apa semua kan cakap, kita tu ada pola salah tu. Kan beranilah tegur kan. Tegur pemerintah, hebatlah. Terus pindah hospital, saya dapat duduk siang kali. Apa dia? Si dengar je. Duit tiket. Okey. Baik. Jadi Al-Hajjaj ni tadi, kita sebut adalah orang yang terkenal dalam keadaan dia ni kejam. Tapi dalam masa yang sama ada juga yang ada juga kebaikan-kebaikan yang dia buat. Iaitu macam contoh, dia ni lah antara orang yang serius dalam nak memberi titik dan harakat dalam Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Pada zaman dia lah antaranya. Abul Aswad Ad-Duali kan yang letakkan titik. Kalau dulu tuan-tuan, bukalah balik, tuan-tuan cari balik Al-Quran pada zaman Nabi, kita akan tengok dia punya tulisan dia memang tak ada titik. Antaranya yang saya ingat saya baca surah Taha. Saya ada jumpa kan. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Memang tak ada titik. Ta tak ada, shin tak ada, qaf tak ada, semua tak ada titik kan. Macam mana baca? Memang kena jadi orang Arab yang sungguh-sungguh Arab lah. Dan dia tahu, bila tengok je dia dah tahu apa bacaannya. Pada zaman tu. Jadi bila ada titik ni, zaman Abul Aswad Ad-Duali. Tak silap saya nama dia tu lah. Dia ni lah yang orang yang pertama meletakkan, dan mungkin bermulanya daripada zaman Al-Hajjaj ni. Rupanya ada juga kebaikan dia lah. Tapi jahat dia jahat juga. Jadi kita serahkan kepada Allah macam mana perhitungan dia lah. Sama ada dia ni masuk syurga ke neraka, itu urusan Allah. Cuma kita sebutlah, memang ada waktu dia kejam, memang sangat kejam. Tapi ada juga kebaikan-kebaikan dia. Okey, macam mana kita bersikap kita kepada pemimpin-pemimpin yang kejam, yang buruk? Macam mana para sahabat sikap mereka kepada Al-Hajjaj? Az-Zubair bin Adi, dia berkata, kami pernah jumpa Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi lah. Dan kami adukan tentang Hajjaj pada Anas. Sebab Hajjaj ni kejam, jadi kami adukan tentang Hajjaj ni pada Anas bin Malik. Lalu Anas kata apa? Isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Anas pun kata, sabarlah. Kerana tidaklah datang satu zaman melainkan keadaan selepasnya lebih buruk daripada keadaan yang sebelumnya, sehinggalah kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mendengar wasiat ini daripada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sikap kita kepada pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, tapi dia masih lagi orang yang menjaga solat, masih lagi orang yang tidak melanggar arahan Allah Subhanahu wa taala daripada segi puasa dia tak minum arak dan sebagainya. Jadi arahannya apa? Daripada Nabi, bersabar. Bukannya pergi datang kita bunuh je pemimpin tu, dia zalim ni, bunuh. Tak dibenarkan. Benda tu tak boleh. Walaupun pada waktu tu Al-Hajjaj ni lagi lah, memang jenis jahat dia ni terus bunuh orang. Jadi selagi mana dia Muslim dan menjaga salat, maka wajib untuk ditaati.
Okey, cukuplah tu. Bab lain tu nanti kita cerita tentang pemimpin. Okey. Macam mana dengan menziarahi orang yang fasik? Orang yang melakukan dosa banyak. Dia ni jenis minum arak, jenis tak solat, tapi Islam. Kalau dia sakit, kita nak pergi ziarah ke tidak? Okey, ada Abdullah bin Amr bin Al-As, tapi benda ni daif lah. Hadisnya daif. Kata Abdullah bin Amr, dia kata, la ta'udu syurabal khamri idza maridu. Janganlah engkau menziarahi peminum arak bila dia sakit. Tapi hadis ni hadis yang lemah, daif. Cuma kalau kita tengok kepada hadis yang sebelum ni, ada yang menunjukkan bahawa kita ni diperintahkan untuk menziarahi orang yang sakit tanpa ada pengecualian. Jadi nak ikutkan, kalau kita nak ziarahi orang yang bukan Islam pun tak ada masalah kan sebelum ni kan. Kan Nabi pernah ziarahi orang Yahudi yang kita sebut sebelum ni, ada budak yang sakit tu, Nabi suruh dia masuk Islam, dia masuk Islam. Nabi ziarahi orang yang bukan Islam. Jadi apatah lagi lah kalau orang tersebut adalah orang Islam, cuma dia ni fasik. Jadi sebab tu kelihatan macam ada pertentangan lah dengan apa yang riwayat yang disebutkan dalam ni. Ya. Ya. Waktu dia pun di luar, di perintah jangan pergi. Jangan pergi, sebab dia tak perlu pergi. Oh. Atas sebab dia tak pergi masjid. Oh, dia macam ni. Secara umumnya adalah perintah Nabi kita doakan kepada si mati. Bahkan Nabi pernah lintas dekat satu kubur. Nabi lalu dekat ada dua kubur ni. Nabi kata mereka berdua ni la yu'azzaban, sedang diazab. Yang seorang apa? Sebab apa? Sebab dia ni suka jadi batu api. Mengadu domba. Jenis mengadu domba. Seorang ni lagi pula jenis tak jaga kencing. Kencing merata mungkin tak basuh. Lepas kencing tak istinja. Jadi Nabi buat apa? Nabi letak pelepah tamar kan ke atas tu, dan Nabi kata mudah-mudahan ni akan meringankan azab dia selagi mana pelepah ni masih basah ataupun masih belum kering ke apa macam tu. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW suruh kita macam selagi mana dapat bantu sahabat tu, maka kita bantu. Maka kita, apalah salahnya untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia tu. Dan kita tak tahu, cerita dia tak pernah pergi masjid ke apa semua, tu tak pergi masjid, cerita lain. Sekarang ni dia jaga solat ke tidak? Dia Islam ke tidak? Nombor satu. Bila dah memang tahu dia Islam, maka inilah, doakanlah dia kan. Doakanlah untuk si mati tu. Tak adalah sampai tahap kita, sebab apa? Sebab tak pergi masjid maka tak boleh. Macam tu susah juga. Tak pergi masjid, jangan beli kat kedai dia. Ni tak pergi masjid, jangan datang rumah dia. Dah macam-macam lah nanti kan. Terus kita tak nampak ada rahmat di antara kita dengan Muslim yang lain. Jadi. Aha. Yalah. Fahamlah daripada segi tu. Maksudnya saya ingatkan yang tak datang masjid ni orang yang dah meninggal tu. Okey. Baru faham. Saya ingatkan yang tak datang masjid tu yang meninggal tu. Yang tu ada cara lain jugalah. Mungkin tak payah datang ramai. Wakil aja. Lepas tu sebut-sebut sikit kan. Sebab sebenarnya kita ni, orang Melayu kita ni terlalu lembut.
dalam berbicara. Dan kadang-kadang kita susah nak tegur orang. Tu yang kalau salah cakap sikit je habis terus. Apa nama? Sensitif, sangat sensitif. Dia terus sakit hati, nanti dia terus tak nak datang masjid lah. Katalah, kena tegur sikit kan. Bukan patutnya tak boleh. Boleh kita pun lah macam tu. Salah kita pun. Apa namanya? Balas balik macam ya. Terus. Dia tak nak tegur kita dah. Macam tu. Memang orang Melayu kita ni, jadi sebenarnya kena biasakan teguran. Dan kita pula kena biasakan menerima teguran lah. Kadang-kadang yang jadinya apa? Kau tegur orang sedap. Kali bila ditegur balik, kecil hati terus. Apa ada gak macam tu? Okey. Baik. Hadis yang seterusnya, bab iyadatun nisa. Sorry. Kita terus lompat bab yang seterusnya. Sebab hadis yang seterusnya pun hadis yang dhaif. Bab yang ke-244. Bab man kariha lil adid an yanzura ila al-fudul min al-bait. Dibenci untuk seseorang yang datang ke rumah tu melihat-lihat benda yang ada dekat dalam rumah. Matanya liar dekat dalam rumah orang. Okey. An Abdullah bin Abi Hudzail qala dakhala Abdullah bin Mas'ud ala marid ya'uduhu wa ma'ahu qaum wa fil baiti imra'ah. Faja'ala rajulun minal qaumi yanzuru ila al-mar'ah faqala lahu Abdullah law infaqat 'ainuka kana khairan lak. Abdullah bin Mas'ud pergi menziarahi orang yang sakit bersama dengan beberapa orang yang lain. Dan di dalam bilik ada perempuan dan ada seorang lelaki yang bersama dengan Abdullah bin Mas'ud tu mula melihat kepada perempuan tersebut. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata apa? Kalaulah mata engkau ni kena korek, itu lebih baik daripada, itu lebih baik bagi engkau. Itu lebih baik daripada bagi engkau. Maksudnya apa? Abdullah bin Mas'ud tegur lelaki ni. Kenapa nak pergi tengok perempuan tu pula? Dan benda ni adalah sebenarnya teguran kepada kita. Kadang-kadang mata ni liar. Bila masuk rumah orang ke apa kan, tengok, check, scan dulu kan. Habis scan sampai ke dapur tengok ada apa kan. Kadang, biasalah. Tapi benda ni biasanya kalau orang lelaki, apa yang dia tengok? Perempuan ni. Biasanya. Macam contoh datang apa semua kan, tengok ada perempuan, tengok. Lepas tu sikit-sikit bukannya sekali pandang ternampak dah lah. Ni tak, dia tengok lagi kan. Matanya asyik melihat dan susah menjaga. Jadi benda ni, Abdullah bin Mas'ud tegur. Padahal tengok je pun tegur. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Kalau mata kau kena korek, itu lebih baik bagimu. Sampai tahap begitu. Maka kita pun kenalah beringat. Macam contoh kadang-kadang orang perempuan lah. Satu lagi, ni tak ada orang perempuan, tak apa sebut je lah. Orang perempuan kan bila datang rumah orang kan dia perasaan. Abang ingat tak bang? Langsir dia warna apa? Sofa dia letak macam mana? Habis semua dia tanya kan. Biasa orang lelaki dia tak perasan pun benda-benda macam itu. Orang perempuan ni mata dia memang scan habis lah. Ada gambar apa kat atas, apa semua ni kan. Orang lelaki biasa, dia tak ingat lah benda-benda macam tu. Dia ingat apa benda yang dia sembang dengan orang tuan rumah tu, lepas tu balik, dah. Dia tak ada lebih sangat. Ni kadang-kadang daripada segi menundukkan mata ni, bagi orang perempuan benda-benda macam tu dia kurang sikit. Dan memang sebenarnya orang perempuan ni memang makhluk yang penuh dengan emosi lah tuan-tuan. Kan? Tanya kita semalam pakai baju apa, dah tak ingat dah. Betul tak? Tanya orang lelaki, semalam warna apa baju, tak ingat dah. Baju pakai baju apa, seluar apa ke apa kan. Tiba-tiba tanya, abang ingat tak bang, masa kita mula-mula dating dulu baju apa saya pakai? Memang ni lah, memang lupa, memang tak ingat lah. Jadi yalah. Sebab itulah ni kita kena ingat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur. Ayat berapa saya tak ingat tuan-tuan. Ayat 30 kot. Surah An-Nur ayat 30 dengan 31 rasanya. Cek kejap lah. Allah sebut, yang pertama Allah sebut bagi lelaki ni. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Yap.
Betul, ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu adalah lebih suci bagi mereka. Wallahu innallaha khairum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa benda yang mereka kerjakan. Kemudian ayat seterusnya Allah tegur siapa pula? Perempuan pula. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk mereka tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jadi, tapi orang perempuan ni dia panjang sikit lah. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir sahaja. Maksudnya ada perintah yang lain untuk mereka jaga aurat pula. Jadi, maksudnya apa? Kena jaga mata lah. Baik lelaki, baik perempuan. Tapi itulah, kadang-kadang rasa kalau tak tengok tu rugi, orang kata kan. Tak tengok tu rugi. Rugi pula tak tengok. Tak ada ruginya apa-apa tuan-tuan. Dia punya keseronokan hanyalah dapat dekat mata je. Bukan dapat apa-apa pun. Bukan dapat kahwin pun dengan perempuan tu, dapat merasa ke apa, tak ada. Bahkan dia hanyalah menambahkan rasa keinginan dan akhirnya menambahkan dosa lah. Dia sebenarnya bukanlah tengok sekali boleh ke apa. Ceritanya adalah tak payah tengok lah. Kan? Jadi alihkan pandangan lah bila terlihat kan. Alihkan pandangan apabila melihat benda yang haram. Dan benda ni sangat susah. Sekarang ni dia, kalau zaman dulu melihat benda yang haram ni biasanya in person. Macam mana? Ada nampak, ada perempuan kat depan. Jadi biasanya kita akan rasa malu kalau ada orang lain nampak ke apa semua kan. Pada zaman ni lagilah. Tengok phone tu mana ada siapa tahu. Hanya kita seorang sahaja. Waktu itulah yang paling sangat susah untuk menundukkan pandangan. Sangat payah. Jadi kenalah jaga sebaik-baiknya. Okey, hadis yang seterusnya. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala ramidat aini fa'adani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Zaid law anna 'ainaka lima biha kaifa kunta tasna' qala kuntu asbir wa ahtasib qala law anna 'ainaka lima biha thumma sabarta wahtasabta kana thawabukal jannah. Zaid bin Arqam berkata, aku ada sakit. Mata aku sakit. Mata aku ni sakit dan Nabi SAW datang menziarahi aku. Kemudian apabila aku dah sembuh, Nabi SAW berkata, wahai Zaid, kalau engkau terus sakit mata tu, apa yang engkau akan lakukan? Kalau sentiasa terus je sakit mata. Kata Zaid tu, aku akan bersabar dan aku akan mengharapkan pahala. Lalu kata Nabi, kalaulah itu berlaku kepada mata engkau, kemudian engkau bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka balasanmu adalah syurga. Hadis ni adalah ada apa namanya? Dhaif bihadzat tamam. Dhaif dengan hujung, dekat hujung ni ada sedikit penambahan yang menjadikan dia dhaif. Tak apa, kita tengok pada hadis yang lain. Hadis yang seterusnya pun dhaif juga. Okey, kita tengok apa yang Nabi sebut tentang orang yang diuji dengan kehilangan penglihatan. Ada tak orang yang diuji dengan sampai hilang penglihatannya? Ada kan? Biasanya kalau zaman kita ni mungkin sebab aksiden
Ataupun mungkin disebabkan kena katarak ke, kena yang sakit mata yang sampai las, sampai hilang penglihatan kan. Ataupun orang yang kena penyakit-penyakit yang kencing manis ke apa kan. Kadang-kadang kencing manis pun boleh sampai hilang penglihatan kan. Kata Anas radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, idza batalaituhu bihabibatai yuridu ainai thumma sabar awadtuhul jannah. Kata Anas, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah pula yang sebut, apabila aku menguji dia, iaitu hamba-Nya, dengan dua kesayangannya, iaitu bermaksud dua matanya, kemudian dia bersabar, aku akan membayarnya, aku akan membalasnya dengan syurga. Maksudnya antara perkara yang sangat kita sayang dan sangat rasa susah apabila kehilangan apa ya? Penglihatan lah. Ya, kalau hilang tangan pun kita sedih juga. Hilang telinga ke apa, hilang pendengaran pun kita sedih juga. Tak boleh bercakap pun sedih juga. Tapi bila hilang mata ni tuan-tuan, satu nikmat yang sangat besar. Untuk kita ni lagilah. Kan sekarang ni Allah bagi nikmat mata yang sangat-sangat besar, macam-macam kita boleh tengok dengan lihat, langgar TV lagi, guna phone lagi, driving lagi. Macam mana untuk kalau tak ada mata ni? Satu benda yang sangat-sangat susah. Jadi, siapa yang diuji dengan perkara ini, kemudian dia bersabar, Allah kata, aku akan membayarnya, membalasnya dengan syurga. Ini menunjukkan bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya sangat-sangat besar. Bila diuji dengan ujian yang besar, maka balasannya pun besar juga. Hebat juga balasannya. Dalam hadis yang lain lebih kurang juga, Abu Umamah berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ya bani Adam, idza akhadtu karimataika fasabarta 'inda sadmah wahtasabta lam arda laka thawaban dunal jannah. Kata Abu Umamah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah berfirman, wahai anak Adam, apabila aku mengambil dua perkara yang berharga daripada engkau, iaitu dua mata, kemudian engkau bersabar, suatu perkara tersebut pertama berlaku indas sadamah, maksudnya suatu letusan yang pertama. Bila kena jaga-jaga je daripada hospital, tengok mata dah tak ada dah, dia boleh bawa bertenang, dia boleh bersabar pula. Kemudian dia boleh pula mengharapkan pahala daripada Allah. Allah kata, lam arda laka thawaban dunal jannah, aku tidak redha bagimu balasan selain daripada syurga. Hadis ni menunjukkan apa dia tuan-tuan? Apabila kita menziarahi orang yang sakit, kita berikan hadis-hadis yang memberikan kegembiraan kepada mereka. Contohnya, kadang-kadang kita apabila ziarah orang yang baru lepas kematian anak ke apa kan, kan Nabi ada sebut tentang hadis untuk apa nama, siapa yang bersabar waktu kehilangan anak, dan kemudian dia boleh menyebut alhamdulillah, dan dia boleh menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut kepada malaikat, binakan baginya satu istana di dalam syurga, dan dinamakan dengan nama Baitul Hamd, rumah ataupun istana puji-pujian. Jadi kita boleh cerita tentang hadis-hadis yang menggembirakan orang yang dalam keadaan bersedih. Dan dalam kes ni, orang yang kehilangan mata, kehilangan, mungkin hilang apa-apa ni lah, organ ke apa ke, maka kita bacakan hadis-hadis yang baik, yang memberikan pengharapan kepada mereka kepada pahala daripada Allah. Bab seterusnya, bab yang ke-246, di manakah orang yang datang ni menziarahi nak duduk dekat mana untuk orang sakit? Bila kita datang bertemu dengan orang sakit, kita duduk kat mana? Duduk ujung ke? Dekat kaki ke? Dekat mana? Betul, dekat kepala.
An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-marid jalasa 'inda ra'sih. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia menziarahi orang yang sakit, dia akan duduk dekat di sisi kepala. Di sisi kepala orang yang sedang sakit tu. Thumma qala sab'a mirar, dan kemudian Nabi akan menyebut 7 kali. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Apa dia? Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan kepada arasy yang agung, supaya dia menyembuhkan engkau. Dan Nabi sebut berapa kali? 7 kali. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Sampai 7 kali. Nabi sebut macam tu. Kalau kita pergi, orang tu tak tahu pula apa benda kita buat ni, komentar apa dia, baca, bagi tahulah apa maksud dia pula. Jadi ini benda yang bagus untuk kita amalkan, kita sebut. Kata Nabi lagi, fa in kana fi ajlihi ta'khir ufiya min waj'i. Sekiranya ajalnya belum tiba lagi, maka dia akan disembuhkan daripada kesakitannya. Jadi ini antara benda yang elok untuk kita baca kepada orang yang sedang sakit. Yang seterusnya, Ar-Rabi' bin Abdullah berkata, "Dhahabtu ma'al Hasan ila Qatadah na'uduhu, faqa'ada 'inda ra'sihi, fasa'alahu thumma da'alahu, qala Allahumma shfi qalbah washfi saqmah." Kata Ar-Rabi' bin Abdullah, aku pergi bersama dengan Al-Hasan untuk menziarahi Qatadah. Al-Hasan duduk di sebelah kepalanya, bertanya kepadanya, dan kemudian dia mendoakan siapa nama dia? Qatadah. Kemudian doa dia apa? Allahumma shfi qalbah washfi saqamah. Ya Allah, sembuhkanlah hatinya dan sembuhkanlah penyakitnya. Tapi itulah, orang kita ni kadang-kadang bila kita doa, apa nama tu? Ya Allah, sembuhkan hati dia. Macam kau cakap aku ada penyakit hati ke apa kan? Kadang jadi macam tu pula. Ni kadang-kadang bila dia tak biasa kan, macam contoh bila ni lah orang tengah marah apa semua, orang Arab kan biasa sebut tiba-tiba ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Kan? Kalau kita tiba-tiba orang tengah marah semua, ingat Allah ni. Bertakwa, ingat takwa. Habis marah, habis kau nak cakap aku tak takwa. Kan? Orang kita tak biasa dengan perkataan-perkataan begini. Jadi mungkin perlu dibiasakan. Bila kita doakan hati orang tu, ya Allah, sembuhkan hati dia, sembuhkan penyakit dia. Maksudnya orang tu mendoakan kebaikan untuk kita lah, dan kita amin lah. Okey, kita masuk, habis dah bab penyakit ni panjang tuan-tuan. Kalau ikutkan kita dah lebih kurang 3 kali dah kita cerita pasal penyakit je, kalau tuan-tuan kalau perasan. Jadi ini baru kita masuk kepada bab yang seterusnya, bab ma ya'malu rajul fi baitih, apa yang dilakukan oleh seorang lelaki di rumahnya. Anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana yasna'u Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli, faqalat kana yakunu fi mihnati ahli, fa idza hadaratis salah kharaj. Kata Al-Aswad, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi lakukan sewaktu dia bersama dengan keluarganya. Kata Aisyah apa dia? Kana yakunu fi mihnati ahli. Dia selalu melakukan kerja-kerja rumah untuk keluarganya. Iaitu Nabi tolong apa yang kebiasaannya boleh tolong dekat rumah. Apabila masuknya waktu salat, Nabi keluar. Kita boleh tengok bahawa Nabi SAW ni adalah orang yang melakukan kerja rumah. Nabi adalah orang yang buat kerja rumah. Sedangkan Nabi ni adalah sebaik-baik contoh. Nabi pula adalah pemimpin bagi Madinah, pemimpin umat Islam keseluruhan. Nak ikutkan sangat-sangat sibuk. Tapi bila kat rumah, ada juga masa untuk dia luangkan untuk membantu kerja rumah. Jadi hebatnya lah. Maka tak perlulah
Kalau kita ni tiba-tiba cakap, saya orang lelaki tok si mol lah kerja-kerja macam tu. Si ada buat cuci pinggan dia, si ada. Orang lelaki si mol lah. Orang lelaki si mol lah, apa nama? Sidai baju, si ada. Jadi perkara macam ni tak boleh jadi alasan. Sedangkan kalau kita tengok Nabi SAW, kita ikut contoh Nabi. Nabi adalah orang yang sangat-sangat membantu keluarganya. Daripada hadis ni juga kita boleh lihat bahawa sahabat-sahabat Nabi bersemangat nak tahu tentang Nabi SAW. Maka mereka tanya kepada Aisyah. Wahai Aisyah, Nabi ni apa dia buat dekat rumah? Jadi benda macam itu pun sampai tahap mereka nak tahu apa yang Rasulullah buat. Akhlak Nabi ni macam mana? Tanya pada Aisyah. Sampai Aisyah jawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Apa yang Quran suruh, Nabi akan buat. Apa yang Quran larang, Nabi akan tinggalkan. Dan Nabi halang, ingatkan orang lain untuk meninggalkan apa yang Al-Quran larang. Okey. Yang seterusnya, an Urwah, daripada Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitih. Kata Urwah bin Az-Zubair, aku tanya kepada Aisyah, apa yang Nabi buat dekat rumah? Qalat yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rajul fi baitih. Nabi repair sandal dia, selipar yang Nabi pakai itu Nabi repair sendiri, dan Nabi melakukan kerja seperti mana lelaki-lelaki yang lain lakukan di rumahnya. Dalam riwayat yang lain ada sebut, bila ditanya apa yang Nabi lakukan di rumahnya, kata Aisyah, ma yasna'u ahadukum fi baitihi. Nabi melakukan apa yang kamu lakukan dekat rumah. Yakhsifun na'al, repair selipar, wa yarqa'u thawb, jahit, tampal, baju yang lubang, wa yakhid, dan juga menjahitnya. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok hadis ni menunjukkan bahawa pada zaman Nabi, lelaki-lelaki jahit baju sendiri. Bukan Nabi aja rupanya. Sebab Aisyah jawab apa? Ma yasna'u ahadukum fi baiti. Apa yang kalian, yang kamu buat dekat rumah, apa yang kamu buat kat rumah, Nabi buat benda tu juga. Maksudnya bukan sekadar Nabi tolong orang, tolong saudara, tolong isterinya dekat rumah. Sahabat-sahabat Nabi pun buat benda macam tu juga di rumah. Maksudnya majoriti lelaki pada zaman itu adalah mereka orang-orang yang membantu isteri di rumah. Kita boleh lihat bahawa mereka tidaklah sombong, mereka tidaklah rasa bangga ataupun cakap, ya, aku ni ketua rumah, mana buat benda-benda macam ni ni. Yang ni biar perempuan aja yang buat. Padahal kalau kita tengok, isteri Nabi kerja ke tak? Isteri Nabi adalah kerja-kerja, tapi mereka bukanlah bekerja seperti mana perempuan pada hari ini. Tak buat sampai tahap macam tu. Jadi tiba-tiba kita pula, ya, ketua rumah, tak payah tolong lah. Tak sepatutnya benda macam tu berlaku. Apa dia? Biasanya ego lah. Sebenarnya benda ni kan kita kata kena ada tolak ansur kan. Lagi pula especially pada zaman ni kedua-duanya bekerja. Dia bukanlah, kita kadang-kadang disebabkan satu zaman dahulu, mungkin kita kata 30-40 tahun yang lepas, pada zaman tu adalah biasanya single income untuk satu keluarga. Biasanya bapa sahaja yang bekerja, mak duduk kat rumah jaga anak. Jadi sebab itulah kebiasaannya bila bapak balik tu dia dah letih habis dah. Jadi dia dah duduk, kata tertidur, dia tidur. Biasanya macam tu. Tapi pada zaman sekarang, kedua-duanya keluar. Jadi tiba-tiba dia masih lagi dengan mentaliti 40 tahun yang lepas tu. Iaitu aku tengok bapak aku balik, dia duduk. Maka aku pun nak macam tu juga. Ini mentaliti yang buruk lah, yang sepatutnya kena tegur. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok bila anak ni dididik dengan cara yang salah,
maka tu yang dia, saya dekat rumah memang tak pernah, mak saya tak pernah minta tolong, sidai baju, tolong buat-buat kerja rumah ni memang tak pernah. Orang lelaki kat rumah saya memang duduk saja. Dia bagi jawapan macam tu kan. Sepatutnya tak dididik sedemikian, ataupun kalau kata dia dah biasa macam tu pun, apalah salahnya dia tolong untuk lakukan kerja-kerja yang lain. Kadang-kadang ada juga, zaman sekarang ni pun pelik juga, yang perempuan pun ada macam tu juga. Rumah saya memang tak masak, pukul 11 nanti baru masak. Pagi kita orang tak sarapan, tidur je. Pukul 10 baru bangun. Jadi dia pun bila dah ada anak macam tu pun dia, dah kahwin pun dia belasah jawapan macam tu juga. Rumah saya memang tak buat macam tu. Memang pukul 10 baru bangun. Tak boleh jugalah, tak eloklah benda sedemikian. Maka apalah salahnya untuk kita tolak ansur dan kita buat kebaikan untuk keluarga kita. Nabi SAW sebut apa dia? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kalian adalah yang melakukan kebaikan kepada yang terbaik kepada keluarganya. Yang terbaik di kalangan kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Jadi Nabi orang yang paling hebat kepada keluarganya, paling bagus kepada keluarganya. Masalah kita pula, kita jadi orang yang bengis kepada keluarga sendiri dan sangat lembut kepada orang luar. Bila cakap dengan orang kat luar apa semua, lembut, cakap baik kan. Kita pun jaga tutur kata. Tapi bila balik kat rumah habis, hilang dah segala kelembutan ni. Jadi incredible Hulk lah. Jadi singa apa semua kan. Bila marah anak tu habis, segala-galanya keluar. Kadang-kadang kita pelik tuan-tuan. Saya pengalaman mengajar kat sekolah. Bila dengar budak-budak sekolah ni suka kadang-kadang mencarut kan. Marah sikit je dia terus carut. Cakap, awak ni kenapa sikit-sikit nak mencarut ni? Mak pun cakap macam biar. Mak pun padah macam biar juga. Pun marah. Jadi benda ni disebabkan budaya kadang-kadang dekat rumah kan. Kita pun terkejut jugalah. Kecil-kecil. Yalah budak lagi. Tiba-tiba mulutnya biasa dengan sebut macam tu. Disebabkan kat rumah, mak ayah pun sebut benda macam tu juga. Sedangkan Nabi dah ingatkan, yang terbaik di kalangan kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi patutnya kita jadi orang yang sangat-sangat baik, terutamanya kepada keluarga kita sendiri. Pada orang lain baik, ya. Tapi pada keluarga lebih baik, terbaik kepada keluarga sendiri. Itu yang sepatutnya. Susahlah tuan-tuan, bukan mudahlah. Sebab dengan orang luar dia tak duduk dengan kita kan. Ni bila dekat rumah ni macam-macam lah yang kita nampak. Jadi itu yang susah. Okey, hadis yang lain, bila ditanya kepada Nabi SAW, ditanya kepada Aisyah, Amarah bertanya, apa yang Nabi lakukan dekat rumah? Aisyah jawab, kana basyaran minal bashar, yafli thawbahu wa yahlubu syatahu. Dia adalah lelaki seperti mana lelaki yang lain. Dia bersihkan baju dia daripada kalau ada macam binatang apa semua kan, nyamuk apa semua, dia bersihkan. Dan juga dia yahlubu syatahu, dia memerah susu daripada benda tu? Kambing, daripada kambing. Okey. Jadi kita tengok contoh yang terbaik adalah Nabi SAW, maka apalah salahnya untuk kita membantu kerja-kerja rumah. Tak ada isu lah patutnya untuk tolong kerja rumah. Tak perlulah bagi alasan macam tadi tu. Okey, hadis yang seterusnya. Bab idza ahabba ar-rajul akhahu falyu'limhu. Apabila seseorang tu sayang kepada saudaranya, hendaklah dia beritahu. Ni hebat ni tuan-tuan. Yang mana benda ni pada dalam suasana kita ni kurang. Daripada Habib bin Ubaid, daripada Al-Miqdam bin Ma'di, Ma'di Karib radhiyallahu an, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbah.
Nabi sebut macam ni. Sekiranya seseorang itu sayang kepada saudaranya, hendak... dah masuk waktu Okey. Bismillah, alhamdulillah. Okay, kita habiskan lagi satu hadis ataupun dua hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbah." Apabila salah seorang daripada kalian sayang kepada saudaranya, hendaklah dia memberitahunya bahawa dia sayang kepadanya. Okey? Pernah tuan-tuan cakap dengan kawan geng surau tu, aku sayang kat kau tu. Pernah tak? Kan? Perkataan ni kurang sikit lah dalam apa ya? Kan kinet tu lagi bahaya kunyit pula. Nah. LGBT lah apa. Takut juga. Salah anggap. Tapi siklah. Maksudnya sayang tu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kadang-kadang kita ada kawan yang kita sayang kan, yang kita ingat jasa dia, kebaikan dia. Jadi tiba-tiba kadang-kadang kita teringat, kita pun bagi tahulah. Call ke apa kan, aku teringat kat kau ni, aku rindu kat kau. Sayang kat kau. Jadi sajalah nak bagi tahu ni. Itu je. Bukanlah, itulah zaman sekarang kena jelas juga kan. Tak jelas kan nanti orang ingat kita ni pula. Kunyit tadi tu. Jadi bahaya juga kan. Tapi maksudnya apa yang Nabi sebut ni nak menunjukkan bahawa lelaki dengan lelaki menunjukkan rasa sayangnya itu adalah perkara yang biasa sebenarnya. Maksud nak bagi tahu dia sayang ni disebabkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sangat baik benda ni untuk diberitahu kepada seorang tu. Sebab macam contoh, sekiranya seseorang itu tahu yang dia ni, contohnya dia tahu kita sayang kat dia, maka bila kita nasihat dia, dia akan lebih mudah untuk menerima. Yalah. Betul. Tapi sebab itulah dia kena tahu dulu yang bahawa kita sayang kat dia. Ni kadang-kadang kita tegur, tapi dalam keadaan dia tak tahu. Dia ni cakap, kau ni kenapa pula macam ni? Sebenarnya kita bagi tahu tu dalam keadaan kita sayang. Macam contoh kan, Nabi pernah sebut kepada Mu'adh bin Jabal, "Ya Mu'adh, wallah inni la uhibbu." Nabi kata, "Wahai Mu'adh, sungguh aku ni sayang dekat kau." Lepas tu Nabi kata apa? Jangan kau tinggalkan setiap hujung solat, jangan kau tinggal baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebelum Nabi bagi nasihat tu, Nabi sebut apa? Aku betul-betul sayang dekat kau. Jadi ni antara teknik nak bagi nasihat pada orang lah. Iaitu kita bagi tahu dulu yang kita sayang dekat dia. Kadang-kadang kan, bila ada sebab lah kita sebut tu. Dan kalau kita tengok hadis yang seterusnya, ada disebutkan bahawa disuruh untuk bila dia sebut aku sayang kat engkau, maka kita dijawab balik apa dia? Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Moga Allah disebabkan kau sayang padaku, menjadikan Allah sayang pada engkau. Dia mendoakan balik sedemikian. Jadi tuan-tuan, memang bolehlah untuk kita sebut aku sayang dekat engkau bagi seorang lelaki. Dan dia termasuk dalam salah satu golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia akan
naungi dengan naungan pada hari kiamat, pada hari yang tak ada naungan melainkan naungan Allah. Kan ada 7 golongan tu. Dekat padang mahsyar, panas yang amat-amat, matahari dekat cuma 1 mil. 1 mil tu satu celak. Sama ada satu celak, satu batang celak, ataupun satu batu. Perawi hadis cakap, aku tak tahu mana 1 mil tu. Tapi maksudnya memang dekat lah. Kalau satu batu pun dekat juga. Allah alam. Yang saya tahu disebut mil. Mil tu. Maksudnya mil tu, alladhi taktahilu bihi. Yang di mana digunakan untuk bercelak. Batang celak ataupun satu batu. Jadi tiba-tiba ada satu golongan. Salah satu golongannya apa dah? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang lelaki yang saling mencintai kerana Allah. Mereka bertemu kerana Allah dan mereka berpisah kerana Allah. Jadi kalau kita ada sahabat-sahabat yang baik, maka jadikanlah kecintaan kita tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kita sayang dia kerana Allah. Datang berjumpa dengan dia, sanggup travel jauh-jauh sebab apa? Aku nak jumpa kau je lah. Lepas tu balik ya. Itu je. Kan? Nak tunjukkan rasa sayang kita. Jadi kerana Allah semata-mata. Jangan tiba-tiba call kawan lama tak jumpa. Aku sebenarnya ni nak ajak kau masuk MLM. Kan? Saya pernah kena tuan-tuan. Kawan lama tak call, tiba-tiba telefon kan. Dah tak jumpa ni dah lebih 5-6 tahun ni. Tiba-tiba call, cakap kau kat ada. Aku ada kat KL. Jom jumpa jap. Saya pun kebetulan memang pergi KL masa tu. Daripada Tanjung Malim pergi ke KL. Pergilah jumpa kejap. Sembang-sembang lepas 15 minit itu sembang tanya apa khabar. Dia pun buka cerita yang dia masuk bisnes ni lah apa semua. Dan dia nak jemput kita join. Kita pun tolak secara baik apa semua. Lepas tu, haram sampai sekarang tak call. Kan? Ada beberapa lah. Bukan seorang aja tu. Yang perangai macam ni ada kat beberapa orang. Jadi, kita kalau betul, kita sayang kerana Allah, nak bisnes tak ada masalah lah. Tapi orang tak terima, tak apa. Kita pun tak ada masalah. Tapi lepas tu masih lagi, kita tanya khabar dia apa semua kan. Ni tak. Habis putus-putus terus. Tak ada apa-apa dah. Yalah, sebab tak join MLM terus tak call lah. Tu masalah kan. Okay. Jadi insyaAllah kita berhenti setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, dan menjadikan kita ni termasuk dalam salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.